Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat, khususnya warga di Nasir Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumaat 3 hari bulan Disember 2021 Masihi bersamaan dengan 28 hari bulan Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Mudah-mudahan pada hari ini hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, kita di dalam rahmat, di dalam perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, di kesempatan pada pagi yang mulia ini saya ingin untuk berbincang, mengajak tuan-tuan puan untuk kita berkongsi ilmu di dalam beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan saya memilih surah yang pendek, iaitu surah An-Nasri. Suratul Nasri. Sebelum kita tengok terjemahan sama-sama untuk kita membaca dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Surah An-Nasri ayat 1 hingga 3. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Surah An-Nasri ada 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim. 114 surah, 3 surah yang mempunyai 3 ayat. Mungkin kita sudah maklum, 3 surah mempunyai 3 ayat. Apakah surah-surah tersebut? 1, surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu lagi suratul Asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 2. Dan yang ketiga suratul Nasri, yang mana kita bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 3 surah mempunyai 3 ayat. Di antara ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran, di dalam surah-surahnya. Apakah surah yang paling panjang? Apakah surah yang paling panjang? Surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah, mempunyai 286 ayat. Di antara surah yang paling panjang adalah suratul Baqarah, mempunyai 286 ayat. Surah Ali Imran mempunyai 200 ayat. Jadi ketika mana Nabi SAW sampaikan wahyu, Jibril AS sampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, dan baginda diperintah untuk sampai kepada sahabat, sampai kepada musyrikin Yahudi di zaman Nabi SAW. Di kalangan mereka tidak percaya, di kalangan mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi SAW. Bahkan keraguan timbul di dalam hati mereka. Mereka menuduh Al-Quran ini daripada Nabi SAW. Wahai Muhammad, kamu Quran ni kamu reka sendiri. Quran ni bukan daripada kalam Allah, bukan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Allah Subhanahu wa taala cabar mereka. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada musyrikin Yahudi, yang kamu dakwah, yang kamu ajak supaya beriman dengan aku, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, jikalah mereka mendakwa Quran daripada kamu wahai Muhammad, bukan daripada Allah, kalam Allah, kamu ni orang yang hebat. Kita sudah maklum orang Arab dahulu, mereka sastra mereka begitu tinggi, gaya bahasa begitu mendalam, dengan uslub gaya bahasa Arab begitu tinggi. Di antara bahasa yang paling mulia, paling tinggi ialah bahasa Arab. Al-Quran di dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kita bukanlah surah Yusuf. Permulaan surah Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu alif lam ra. Apa? Kemudian inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran tu di dalam bahasa Arab, jelas. Jika sekiranya wahai Muhammad, mereka ni ragu-ragu tentang kalam aku, firman aku yang aku sampai kepada kamu supaya mereka beriman kepada kamu, keraguan timbul dalam hati mereka, bawa datang Al-Quran, bawa datang ayat-ayat yang paling pendek sekalipun, macam mana Al-Quran yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Kalau kita buka di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 2, suratul Baqarah ayat 23. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 23, muka surah 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, wa in kuntum, jika sebenarnya kamu wahai musyrikin Yahudi, fi raibin, di dalam keraguan, di dalam syak wasangka, mimma nazzalna ala abdi, apa yang kami turun kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni kamu tuduh daripada Muhammad, bukan daripada Allah. Fa'tu bi suratin min mislih, bawa datang bi surah, satu surah yang paling pendek pun, bi suratin, 3 ayat katakan, bawa datang jikalau kamu mampu. Fa'tu bi suratin, suratin ni tanwin, bi suratin, bi suratin ni alamatut taqlid, kita belajar bahasa Arab. Bi suratin tanwin alamatut taqlil, bawa datang, bawa makna kepada sedikitnya ataupun pendeknya surah tersebut. Mana 3 ayat paling kurang. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dah panggillah syuhada', saksi-saksi, kuncu-kuncu kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bawa datang Al-Quran jikalau kamu mampu. In kuntum, jika sekiranya kamu sadiqin, benar di dalam dakwah kamu. Bolehkah datang macam mana Al-Quran? Tidak, sekali-kali. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu, sekali-kali kamu tidak boleh lakukan. Wa lan ta'ud, dan sekali memang kamu tidak boleh bawa datang macam mana Al-Quran. Fattakun, nak takutlah kamu pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kamu kufur dan kamu syirik pada Allah Taala. Jadi dalam suratul Nasr ini ada 3 ayat menyatakan pada kita tentang bagaimana Nabi SAW mendapat kemenangan bila semasa Fatah Mekah. Kita sudah maklum Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nabi SAW berusia 40 tahun dilantik sebagai Rasul Allah, terima tugas nubuah ketika mana baginda berada di Gua Hira. Bila Nabi SAW berusia mencecah usia 40 tahun, dapat pangkat ataupun dapat anugerah, dipilih oleh Allah SWT sebagai Rasul Allah di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW 13 tahun di Mekah, 53 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah, maknanya cukuplah usia baginda 63 tahun. Dan riwayat menyebut, tuan-tuan rahimakumullah, bila mana Nabi SAW 13 tahun di Mekah, dakwah seru umat baginda yang syiriknya, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, Abu Talib dan sebagainya, pemuka-pemuka musyrikin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tentangan-tentangan yang diterima oleh baginda. Dan Nabi SAW, sahabat telah diperintah, maknanya tinggalkan Makkatul Mukarramah, datang kepada Madinatul Munawwarah. Maka tinggallah baginda hijrah. Masa peristiwa hijratun Nabi SAW, baginda telah hijrah ke Madinatul Munawwarah.
Jadi dalam tempoh 8 tahun, berapa? 8 tahun baginda duduk di Madinatul Munawwarah, Nabi SAW patah balik ke Mekah dengan hasrat untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat yang dahulunya ditinggalkan, keluarga-keluarga sahabat-sahabat yang lain. Maka itu dinamakan Fatah Mekah, maknanya pembukaan kota Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 8 tahun di Madinah, hijrah ke patah balik ke Mekah, dinamakan Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Maka di sini kata ulama, ramai di kalangan musyrikin dahulunya, bila mana mereka mendapat apa khabaran yang mana Nabi SAW ingin datang balik semula ke Makkatul Mukarramah. Jarak di antara Mekah dengan Madinah ni begitu jauh. Mungkin tuan-tuan puan-puan yang pernah pergi ke Mekah, pernah pergi ke Madinah mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Dulu masa saya pergi, alhamdulillah saya berkesempatan untuk tunaikan haji dan tunaikan umrah, alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu minta maaf, saya ingat Mekah Madinah ni jaraknya tak jauh sangat, macam Shah Alam, Gombok, macam itulah lebih kurang. Mekah Madinah, Arab Saudi, Mekah Madinah. Tapi bila kita pergi sendiri, Allahu Akbar, 8 jam perjalanan, lebih kurang 500 km. 500 km. Dan alhamdulillah sekarang ni dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan. Dhuyufur Rahman datang ke Makkatul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah, ziarah makam baginda Rasulullah SAW. Jaraknya sekarang dah ada kereta api laju dah, 2 jam lebih dah, katakan dah sampai dah. Maknanya perjalanan daripada Makkatul Mukarramah, di antara tempat yang paling mulia atas muka bumi, ke Madinatul Munawwarah, terletaknya makam mulia baginda Rasulullah SAW. Bila mana baginda SAW masuk ke mana? Masuk ke Mekah. Pada kali yang keduanya, duduk di Mekah, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, patah balik ke Mekah pada tahun 8 Hijrah. Hijrah 8 tahun kemudiannya baginda patah balik ke Madinatul Munawwarah, ke Makkatul Mukarramah. Maka dengan musyrikin kata, habislah kita, Muhammad dengan sahabat-sahabat dia akan serang kita, akan bunuh kita. Bagaimana kita bunuh mereka di Mekah, anyayaan yang begitu hebat, dengan seksaannya. Bahkan Nabi SAW telah menerima tentangan yang begitu hebat di Mekah. Nampak gayanya Muhammad ni nak balas dendam, nak balas dendam terhadap kita musyrikin Yahudi di Mekah ni. Dan bila mana Nabi SAW dalam Fatah Mekah, sahabat-sahabat baginda SAW berkata, Ya Rasulullah, hari ini adalah hari Yaumul Malhamah. Hari ini hari di mana kita ni malhamah, lahmu ni mana daging. Hari ini kita sembelih mereka, kita korbankan mereka, kita bunuh mereka, tutup balas dendam terhadap apa yang mereka lakukan, keburukan, kejahatan. Mereka bunuh keluarga kita, seksa dan sebagainya dulu semasa kita duduk di Makkatul Mukarramah. Hadza yaumul malhamah, hari ini hari daging, kita sembelih mereka, kita bunuh mereka. Nabi SAW beritahu, tidak, hari ini adalah yaumul marhamah. Bukan malhamah tapi marhamah. Hari ini hari yang mana kita rahimkan mereka, kita ampunkan mereka, kita maafkan mereka. Marhamah, rahimah ni kasih sayang pada mereka, kerana mereka juga merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga merupakan umat aku, umat Nabi SAW. Kenapa kita bunuh mereka yang musyrik Yahudi dalam peperangan? Kita hantar mereka ke neraka, tapi kita tarik mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata-kata diperkuni Allah Subhanahu Wa Taala, kita ajak mereka memenuhi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wahai Muhammad, bila mana jaa, datang. Iza jaa nasrullah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu wahai Muhammad daripada Madinatul Munawwarah balik ke Mekah. Wal fath, dan pembukaan kota Mekah, patah balik ke Mekah. Maknanya pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun 8 setelah lepas hijrahnya Nabi SAW. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia-manusia yang lain masuk ke dalam agama Islam afwaja, berbondong-bondong. Mereka menerima Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu mereka sembah patung-patung berhala, tapi dengan akhlak
yang mulia ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat, mereka terpesona sehingga disebut Hindun, Abu Sufyan, dan pemuka-pemuka musyrikin yang lain. Mereka ingat Nabi SAW dan sahabat ingin tutup bela, ingin bunuh mereka semula. Tapi bila mana Nabi SAW masuk ke Mekah, Nabi masuk ke masjid, dan sahabat-sahabat berdoa pada Allah Ta'ala, Ya Allah bagi hidayat kepada Abu Sufyan, Ya Allah bagi hidayat kepada Hindun. Mereka menyangka sahabat dan baginda ingin tutup bela, bunuh mereka. Tapi mereka dengar Nabi SAW dan sahabat berdoa untuk hidayat, untuk taufik datang pada Allah Ta'ala untuk diri mereka. Mereka terpegun dengan cantiknya Islam. Wahai Muhammad, wa ra'aitan nasa, kamu akan tengok manusia-manusia yadkhuluna, masuk fi dinillahi afwaja, masuklah agama Allah Ta'ala afwaja, berbondong-bondong. Ramai yang masuk Islam, ramai yang masuk Islam. Musyrikin Yahudi ni kita bunuh mereka, kita hantar mereka ke neraka. Tapi kita ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tarik mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila berlakunya Fatah Mekah dan kemenangan di pihak orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan perempuan, di sini mengajar kita apa saja kemenangan, apa saja nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kita buat, hendaklah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengajar kita bukan bertakbir. Tak jadi masalah kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, Alhamdulillah. Tapi Islam mengajar kita bila mana nikmat yang kita kecapi, yang kita dapat di dalam Fatah Mekah sendiri, Nabi SAW dan sahabat balik semula ke Makkatul Mukarramah. Allah Ta'ala ajar Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai Muhammad, di dalam Fatah Mekah, kamu balik ke Makkatul Mukarramah semula, fasabbih, maka hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Fasabbih, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Ta'ala, menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bihamdi rabbika, dan hendaklah kamu memuji Tuhan kamu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemenangan di pihak kita dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam peperangan Badar 313 lawan 1000 orang, katakan kemenangan di pihak Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Jumlah yang kecil 313 pada bulan Ramadan dan sebagainya. Pun begitu, alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Taala, lawan musyrikin 1000 orang, lengkap dengan kelengkapan alat-alat senjata yang yang begitu banyak, dengan diiringi oleh muzik perempuan-perempuan untuk menyambut kemenangan. Mereka menjangka kemenangan yang mudah dalam perangan Badar, tapi sebaliknya berlaku. Jadi Allah Ta'ala ajar Nabi SAW dapat kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wastaghfirhu, hendaklah kamu waktu yang sama minta pengampunan daripada Allah. Mungkin apa yang terlaku oleh kamu, kekerasan ataupun tidak berlembutnya kamu, tidak ada hikmah di dalam mengajak sahabat-sahabat yang lain dahulunya beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ajak musyrikin Yahudi dan sebagainya. Sepatutnya kamu buat yang terbaik. Jadi kelemahan yang ada pada diri kamu, wastaghfirhu, hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Jadi Islam mengajar kita 3 perkara bila mana kita mendapat kemenangan, mendapat satu nikmat yang besar. Pertama, hendaklah kita tasbih kepada Allah. Kedua, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, istighfar. Fasabbih, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, bihamdi rabbika, alhamdulillah, kita puji Allah. Wastaghfirhu, astaghfirullah. 3 perkara, 3 amalan yang kita kena buat semasa kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Fatah Mekah. Peristiwa Fatah Mekah, sahabat dan baginda SAW daripada Madinatul Munawwarah masuk ke Mekah. Islam ajar kita, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW melakukan 3 perkara. Fasabbih, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan kamu. Alhamdulillah, wastaghfirhu, hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Istighfar adalah untuk diri kita, keampunan terhadap
apa yang terlaku oleh kita daripada kekurangan, daripada kesalahan dan sebagainya. Daripada maksiat yang terlaku oleh kita, mata kita, telinga kita, percakapan kita, perjalanan kita, pemikiran kita dan sebagainya, hati kita mungkin hasad dengki pada seseorang. Wastaghfirhu, hendaklah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah Allah taala yang penerima taubat. Jadi supaya kita ni datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha agung, buka peluang kepada hamba pada kita untuk membanyakkan amalan-amalan, membanyakkan maknanya sesuatu yang mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Antara ialah baca Quran kita, sedekah kita, selawat kita, istighfar kita, sembahyang kita. Banyak di antara amalan-amalan yang baik. Dan pada hari ini, hari Jumaat, tuan-tuan rahimakumullah, untuk kita selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basahi lidah kita dengan zikrullah. Pernah beberapa tabi'in berkata, Naklah kamu basahi lidah kamu dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang amat manis. Orang yang asyik di dalam cinta, dia akan mengerti kekasihnya. Jadi kekasih kita yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatain, maknanya bila kita cinta pada Allah Taala, kita akan korbankan seluruh hidup kita. Malam kita akan bangun tahajud, meninggalkan lambung kita, tempat tidur kita seketika, beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat-sifat orang beriman kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wahai Muhammad, sifat-sifat orang beriman pada Allah Ta'ala, tatajafa junubuh, mereka meninggalkan lambung mereka, anil madaji', daripada tempat baring mereka. Untuk apa? Yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'an, mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'an, tamak untuk mendapatkan pahala ganjaran disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum, daripada apa yang kami rezeki pada mereka, yunfiqu, mereka infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fikiran kita, masa kita habiskan untuk mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping urusan dunia kita, keluarga kita, anak isteri kita cari nafkah buat mereka merupakan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, jangan lupa untuk kita panjatkan selawat kepada Nabi SAW, tanda cinta kita kepada baginda, dan kita puji Allah Subhanahu wa taala, tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, dan kita takbir Allahu akbar. Dan tanda kita cinta kepada diri kita sendiri ialah hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, hendaklah kita istighfar untuk diri kita. Dan di sana ada penghulu bagi segala istighfar. Selalu saya sebut dalam kuliah sebelum, hendaklah kita sama-sama baca, sama-sama hafal. Apakah yang dikatakan penghulu bagi istighfar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang dikatakan penghulu bagi segala istighfar, sayyidul istighfar. InsyaAllah di kuliah akan datang saya akan menterjemahkan, kita akan huraikan sikit sebanyak di antara makna-makna di dalam penghulu istighfar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita membaca penghulu istighfar pada pagi hari, matinya seorang hamba mendapat pahala syahid pada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca pada malam hari, matinya pada malam itu, dia di kalangan orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi ada kematian keluarga di Seremban. Ialah umur yang agak muda, 38 tahun, perempuan, anak dia 4. Allah Ta'ala uji dia. Saya pergi ke kubur dan sebagainya, baca talqin. Jadi nampak sangatlah dia punya ialah kehilangan keluarga di kalangan mereka. Allah Ta'ala uji hamba
Jadi kita ni yang lemah, banyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita tak mampu untuk menerima. Allah Ta'ala Maha mengetahui, justru buatlah yang terbaik untuk datangnya cinta Allah, datangnya redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa tuan-tuan puan, banyakkan berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita Malaysia. Hari ni hari apa dah? Hari wilayah persekutuan, bukan hari wilayah. Hari ni cuti di wilayah di Kuala Lumpur sempena dengan kemenangan Kuala Lumpur ke atas JDT dengan apa dah, dengan 2-0. Masya-Allah. Orang Selangor dia suka, orang Kuala Lumpur dia sukalah. Itu tak apalah, ni bab dunia, bab bola. Bukan saya nak sabitkan, ni pun satu rahmat daripada Allah Taala. Cuti satu rahmat. Bukan nak kata kemenangan, sepatutnya mendapat kemenangan ni bukan saya nak fokus kepada tafsir kita pada pagi ni. Datangnya pertolongan, datangnya kemenangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah balik ke Mekah mendapat kemenangan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Hendaklah, maknanya puji Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wastaghfirun, adalah kita istighfar kepada Allah. Jadi penyokong-penyokong Kuala Lumpur juga kena istighfar pada Allah Subhanahu Taala, katakan mendapat kemenangan bukan takbir tapi mengajar kita fasabbih bihamdi rabbika, subhanallah, bihamdi rabbika, puji Allah Taala, alhamdulillah, kemenangan 2-0 ke atas JDT. Jangan marah pula orang JDT di luar sana. Kita ni maknanya bola ni bulat, segala-galanya boleh berlaku. Maknanya itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang merancang, hakikatnya Allah Taala yang menentukan. Yang penting hidup kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kemuliaan bukan saja di dunia, bahkan di sisi Allah Taala. Minta maaf jika senyap kita tidak dikenali oleh ahli-ahli bumi, penduduk bumi, tapi biarlah kita dikenali oleh penduduk langit, ni malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Sekian saja untuk pagi ini, hari Jumaat 3 bulan Disember 2021. Masih mudah kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada kalimat saya. Aku liqauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.